Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini kita masih lagi menumpukan perhatian kepada banjir yang sedang melanda negara ketika ini walaupun agak reda, Alhamdulillah. Tetapi masih lagi ada kawasan-kawasan yang dikatakan masih lagi berkemungkinan akan dilanda terutamanya banjir kilat yang berlaku. Dan sesungguhnya lah bila kita bercakap tentang banjir ini ataupun ialah istilahnya banjir ataupun bah kalau orang utara, kita menganggap ianya sebagai sesuatu yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi harus diingat bahawa kadang-kadang sesuatu malapetaka, sesuatu bencana yang berlaku itu juga kadang-kadang disebabkan oleh kecerobohan kita sendiri sebagai manusia. Inilah perkara yang akan kita sembang-sembang dalam topik ruang bicara hari ini. Banjir 2021 antara mengimbangi pembangunan dan melestari alam. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa tapi sayang sekali tidak bersama kita di studio. Jadi kita akan hubungi tetamu ini melalui kemudahan Skype. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Ainul Jaria Maidin yang merupakan pensyarah Jabatan Undang-Undang Sivil Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Kawasan Prof macam mana tak terlibat dalam bencana banjir yang berlaku baru-baru ni? Saya duduk dekat Taman Melawati. Ada sungai di tepi rumah saya. Kebetulan ramai juga layan panik sebab air dari Klang Gate Dam tu dilepaskan. Dan kami sebab kami duduk tepi sungai ni, kami disuruh berjaga-jaga. Tapi Alhamdulillah sungai tu lebih kurang macam ini adalah satu projek oleh MPAJ. Saya rasa berjaya pula projek ni. Di mana mereka telah dig the river tu, jadikan dia terlalu ke dalam sampai 12 kaki ke bawah, jadi tak naik air. Alhamdulillah. Cantik pula projek tu saya rasa. Nanti kita akan sembang-sembang lagi Prof tentang apa yang perlu dilakukan sebenarnya ya Prof ya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Jadi seperti biasalah, saya ingatkan lagi dua talian disediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kerana saya percaya anda juga sebagai rakyat mungkin ada juga pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami dan juga tetamu saya yang berada ataupun yang kita hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, barangkali menarik Prof ya, kalau kita lihat kepada topik yang kami pilih hari ini, iaitu mengimbangi pembangunan dan melestarikan alam. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak menyebut isu ini secara lebih terang dan lebih jelas daripada perspektif dan juga pandangan Prof sendiri, Prof. Terima kasih Tuan Syarkawi. Ya. Saya Ya, silakan Prof. Saya tengok anda bercakap, jadi saya stop kejap. Okay. Saya rasa isu ini bukan isu baru. Banjir telah lama berleluasa ya di negara kita ni, and in fact pada beberapa tahun kini ni makin mengganaslah tragedi yang berlaku ya. Jadi bila kita tengok kelestarian pembangunan ataupun Sustainable Development Goal yang menjadi satu internationally accepted goals lah. Malaysia pun telah menerima Sustainable Development Goals ni. Saya rasa kita perlu muhasabah, mengambil kira setelah merdeka kita pesat membangun pembangunan terlalu pesat di mana kita lebih kepada mengeksploitasi sumber alam. Kita adalah kita memilih untuk mengeksploitasi sumber alam sebab dia didapati percuma. Padahal sumber alam ni adalah satu aspek yang ada renewable dan non-renewable. Tapi kita tidak mengambil kira dua-dua perkara renewable dan non-renewable. Kita terus mengeksploitasi sumber alam untuk pembangunan. Dan dalam proses membangunkan negara, kita lebih kepada promosikan pembangunan
dan kita membelakangkan pemeliharaan alam sekitar. Walaupun kita ada banyak dasar dan undang-undang yang berkaitan untuk memastikan kelestarian alam sekitar dalam proses pembangunan, tetapi agak sedih jugalah saya sebagai seorang penyelidik. In fact, tesis saya yang saya mula tahun 1995 adalah berkaitan undang-undang pembangunan tanah dan pemeliharaan alam sekitar. Dan kajian saya telah mendapatkan beberapa rumusan yang masih belum mendapat penjelasan hingga ke hari ini. Bila Prof bangkitkan tentang tesis yang Prof tulis dan tidak ada tindakan penyelesaian dan juga tindakan yang sewajarnya, apakah Prof melihat bahawa ini juga barangkali timbul dari segi pentadbiran itu sendiri? Kerana bila kita bercakap tentang pembangunan itu sendiri, bila kita bercakap tentang menjaga alam sekitar itu sendiri, kadang-kadang ia menjadi sukar sebenarnya Prof, ya, kerana ada tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kerajaan persekutuan, ada tugas dan tanggungjawab yang menjadi milik dan hak kerajaan negeri. Jadi apakah pertembungan ini kadang-kadang menimbulkan krisis dan juga dilema yang akhirnya rakyat yang terpaksa menerima akibatnya? Bila kita tengok struktur perlembagaan persekutuan kita, di mana ada pembahagian kuasa di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Sumber alam, tanah dan pembangunan tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri mempunyai kuasa kiranya executive power lah. Dan kerajaan persekutuan tidak ada executive power terhadap perkara berkaitan pembangunan tanah dan juga pemilikan tanah. So state authority ataupun pihak berkuasa negeri mempunyai kuasa kuasa budi bicara yang agak banyaklah dalam khidmat saya, agak banyak di mana mereka diberi boleh membuat keputusan pembangunan. Jadi bila kita tengok setiap negeri mereka hendak memastikan pembangunan infrastruktur, pembangunan industri dan juga pelbagai aspek ekonomi dan juga sosial. Memang tidak ada halangan, tetapi kita ada undang-undang yang telah dibuat oleh yang sebenarnya undang-undang pembangunan tanah dibuat oleh kerajaan persekutuan untuk diguna pakai di peringkat negeri. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172. Akta ini mempunyai banyak ciri-ciri penting untuk mempromosikan pembangunan mampan dan juga memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa perancang tempatan untuk memudah cara proses-proses pembangunan di peringkat negeri. Barangkali Prof, untuk pengetahuan kita semua, termasuklah untuk pengetahuan saya juga, barangkali bila Prof menyebut tentang undang-undang pembangunan tanah 76, Akta 72 itu sendiri, antara perkara-perkara penting yang dibangkitkan dalam undang-undang ini, mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Prof? Akta Perancangan Bandar Desa 1976 dibuat oleh Kerajaan Persekutuan Parlimen untuk tujuan menyelaraskan pembangunan lah. Sebelum tu kita ada undang-undang enactment perancangan bandar, tetapi Akta Perancangan Bandar dan Desa adalah akta yang terbaru yang kini pun masih dalam proses pindaan dan penambahbaikan. Akta ni mempunyai banyak ciri-ciri penting, terutamanya proses meluluskan kebenaran merancang setiap orang ataupun korporat ataupun badan-badan berkanun, kecuali pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah mendapatkan kebenaran merancang, that means planning permission daripada pihak berkuasa kerajaan tempatan. Kita ada struktur kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan dikawal selia ataupun melaksanakan fungsi mereka di bawah Akta Kerajaan Tempatan Akta 1976, Akta 171. Tetapi kuasa untuk merancang pembangunan dan mengawal pembangunan diletak di bawah Akta 172. Ini adalah satu akta yang unik. Kita modelkan akta kita berdasarkan undang-undang perancangan bandar daripada England dan Wales. Jadi akta ini mempunyai perkara-perkara yang agak penting untuk mempromosikan pembangunan mampan ataupun pembangunan lestari. So akta ini mempunyai beberapa bahagian yang pentingnya, penubuhan
pihak berkuasa perancang tempatan untuk tujuan menerima permohonan kebenaran merancang, memproses permohonan dan juga meluruskan permohonan. Satu. Kedua, pihak berkuasa perancangan tempatan mempunyai kuasa untuk menyuruh ataupun mengeluarkan arahan kepada pihak-pihak yang telah diberi kebenaran merancang untuk memodifikasi ataupun menarik balik kebenaran merancang jika jika pembangunan tersebut ada unsur-unsur ancaman kepada alam sekitar ke, ataupun ada pelbagai aspek yang di bawah pendapat mengikut pendapat pihak berkuasa perancang tempatan adalah tidak sesuai untuk pembangunan ataupun suatu kawasan, ya. Okay. Macam mana pihak berkuasa perancang tempatan membuat keputusannya? Mereka berpandukan rancangan pemajuan. Rancangan pemajuan adalah satu rancangan yang dibuat di peringkat beberapa peringkat. Plan dibuat di peringkat kerajaan persekutuan, dipanggil rancangan fizikal negara, dan rancangan fizikal negara ini adalah satu dokumen polisi, ya, general policy yang mengambil kira semua aspek alam sekitar, pembangunan, sosio-ekonomi di peringkat Semenanjung Malaysia sahaja. Sabah Sarawak tidak terpakai, ya. Sabah Sarawak mempunyai undang-undang mereka tersendiri. Dan berdasarkan rancangan fizikal negara, di peringkat negeri, pihak berkuasa negeri melalui jawatankuasa perancangan negeri boleh membuat rancangan struktur. Dan daripada rancangan struktur dibuat rancangan tempatan khusus untuk sesuatu kawasan kerajaan tempatan. Dan juga Akta memberi kuasa untuk membuat rancangan kawasan khas RKK. So this rancangan pemajuan ini adalah menjadi blueprint kepada, especially rancangan tempatan, menjadi blueprint kepada pihak berkuasa perancang tempatan untuk membuat keputusan bila mereka menerima permohonan kebenaran merancang. Baik, daripada pemerhatian dan juga kajian yang Prof lakukan, how efektif sebenarnya, betapa berkesannya pematuhan terhadap akta-akta yang sedia ada ini bagi menjamin bahawa segala bentuk pembangunan yang ingin dilakukan, tak kiralah di mana-mana negeri sekalipun, mematuhi akta yang sedia ada ini, Prof. Okey, akta ini adalah akta yang dikatakan Adoptive Act. That means bila kerajaan persekutuan membuat undang-undang untuk perkara di bawah senarai bersama. Perancangan bandar adalah di bawah senarai bersama dalam perlembagaan persekutuan. Jadi bila kerajaan persekutuan melalui parlimen menggubal akta ini boleh diterima pakai mengikut bahagian-bahagian yang negeri hendak terima pakai. Jadi akta ini diterima secara keseluruhan di keseluruhan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia hanya pada tahun 2000. Terlalu lambat. Betul. Ada yang menerima bahagian 1, bahagian 2. So itu yang jadi lewat setengah-setengah negeri kurang mengikut peruntukan akta sebab mereka tidak menerima pakai peruntukan akta. Tapi sekarang semua negeri sudah terima pakai peruntukan akta. Jadi akta itu telah dilaksanakan. Tapi bila kita buat pindaan kepada akta, pindaan pun perlu diterima pakai. Jadi ini akan melewatkan proses-proses menambah baik di peringkat negeri. Jadi kalau kita tengok di Selangor terutamanya lah, negeri yang paling banyak pembangunan, di pihak kerajaan persekutuan, kerajaan tempatan, mereka memang mengikut proses-proses yang telah ditetapkan. Saya rasa mereka tidak ada masalah mengikut undang-undang dan juga mengikut proses-proses yang telah ditetapkan. Dia undang-undang satu, lepas tu ada SOP mereka sendiri di peringkat kerajaan tempatan. Mereka boleh wujudkan guideline-guideline, ya, peraturan-peraturan oleh menteri, boleh dilaksanakan di situ kaedah-kaedah dan juga macam dibagi panduan-panduan, ya. Panduan ni tidak ada kuasa undang-undang tetapi kaedah dan juga peraturan menteri ada. So bila mereka menerima pakai semua kajian yang dibuat di peringkat persekutuan yang telah dimuktamadkan dan diberi kepada kerajaan negeri, diterima pakai di peringkat kerajaan negeri melalui warta kerajaan negeri dan diterima oleh DUN, ya, dan dibawa kepada kerajaan tempatan. So memang prosesnya cantik, tetapi dari kajian saya, masalah yang kita hadapi sekarang adalah masalah
pelaksanaan, implementation dan penguatkuasaan enforcement. Bila Prof cakap tentang pelaksanaan, ini pun sesuatu yang penting juga kita fikirkan secara serius, Prof. Ya. Baru-baru ini pun saya juga berkongsi pandangan dan juga pendapat dengan Ketua Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan dia berpendapat bahawa mungkin masanya sudah sampai, agaknya lah kita bercakap tentang kuasa yang ada kepada kerajaan tempatan dan kuasa yang ada pada kementerian itu sendiri barangkali perlu digabungkan sebenarnya dalam usaha untuk mewujudkan satu akta yang selari dan selaras, bukan saja di peringkat sesebuah negeri tetapi di peringkat persekutuan secara keseluruhannya. Apakah Prof setuju dengan carangan seperti ini? Setuju. Memang kita kalau ada satu undang-undang yang holistik, ya, dapat melihat kepada aspek. Bila kita tengok pembangunan di negara kita, terlalu banyak kementerian yang terlibat, terlalu banyak agensi-agensi yang terlibat, ya. Jadi dia sektoral. Bila dia sektoral dan juga masing-masing ada kuasa mereka sendiri, mereka tidak mahu melepaskan my territory, my power. So bila isu-isu ini yang melemahkan proses pelaksanaan dan penguatkuasaan. So bila kita ada satu agensi di peringkat, tetapi masalahnya aspek perancangan bandar, penggunaan tanah, hak milik tanah dan juga isu-isu berkaitan alam sekitar, walaupun undang-undangnya dibuat di peringkat kerajaan persekutuan, tapi pelaksanaannya di peringkat negeri sebab perkara-perkara ini adalah khusus di bawah bidang kuasa negeri. Jadi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri perlu duduk dan bermediasi, ya, berbincang di manakah mereka boleh bersatu hati dan bersatu padu untuk melaksanakan undang-undang secara efektif. Walaupun undang-undang kita buat itu adalah untuk mewujudkan, kalau kita mengikut Perlembagaan Persekutuan, perkara 76, sub perkara 4, ya, artikel 764, dia kata Parlimen boleh membuat undang-undang untuk tujuan seragamkan undang-undang, ya. So itu yang kerajaan persekutuan membantu peringkat negeri untuk membuat undang-undang dan juga memastikan ada keseragaman, sebab Malaysia adalah satu negara yang kecil, kita tidak besar sangat. Jadi apa-apa pencemaran di Johor boleh sampai ke Melaka dan Negeri Sembilan dan ultimately kepada Kuala Lumpur. Jadi kita kena berjaga-jaga. Jadi kalau kita dapat satu undang-undang yang dibuat di peringkat persekutuan secara holistik, tapi masalahnya kita sebelum undang-undang ni dapat dibuat dan dilaksanakan, perlu mendapat persetujuan kerajaan-kerajaan negeri supaya mereka dapat memahami kehendak pembangunan dan juga kehendak melestarikan alam sekitar. Jadi ini ada satu proses yang very delicate proses lah. Ya, betul. Ekoran daripada apa yang Prof sebut, kalau kita lihat pada gambaran yang lebih besar sedikit barangkali, Prof, ya, apabila berlakunya bercanda banjir hari Sabtu yang lalu dan hari ini pun masih lagi ada kawasan-kawasan di Selangor, di Kelantan yang masih lagi sedang mengharungi bencana banjir ini, ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa koordinasi di antara sektor-sektor tertentu, kerajaan-kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan juga timbul masalah sebenarnya. Masing-masing juga bertanya siapa yang berkuasa sebenarnya untuk menangani, membantu mangsa-mangsa banjir. Ini pun menjadi isu yang dipermainkan dengan begitu meluas sekali. Pandangan Prof dalam isu seperti ini, Prof? Kita sudah tubuhkan NADMA. NADMA yang untuk tujuan mengkoordinasi. Saya baca laporan annual NADMA. Memang very cantik laporan dia, dan laporan ini telah memuatkan banyak maklumat berkaitan dengan pengurusan banjir, berkaitan dengan aspek-aspek. In fact, semua perkara yang disebut dalam penubuhan NADMA dan juga NADMA's inisiatif, objektif semua adalah very international standard. Kita menerima pakai Sendai framework dan juga pelbagai international framework yang promosikan flood mitigation, disaster risk management. Kita very efektif menerima dan juga membuat rangka kerja dan juga memastikan kita mengikut perkembangan antarabangsa. Tapi macam saya sebut tadi kan, masalah kita adalah pelaksanaan dan juga
the line of authority tu. So bila NADMA dah ada dan NADMA kena ada satu coordination dengan negeri-negeri. Saya nampak koordinasi itu kurang sikit. Dan juga kita rasa macam terpanggil jugalah untuk kerajaan persekutuan kerajaan negeri duduk berbincang. Macam saya kata tadi, berunding ya, untuk mengambil iktibar daripada saya rasa 2014 banjir di Kelantan ya. Satu banjir yang amat sedih jugalah menyayat hati. Banyak bukan takat kehilangan harta benda, nyawa, serta dia akan bila kita tengok SDG Sustainable Development Goal, dia akan increase the poverty rate. SDG kata reduction of poverty, zero hunger, tetapi sekarang kita dapat dalam social media hunger people, orang lapar 2-3 hari tak dapat makanan. Sedih kita baca di Malaysia. Betul. Berlaku macam ni sebab komunikasi, kita ada masalah komunikasi ya, di antara agensi. Kenapa dia boleh berlaku begini? Saya tak faham. Sebab saya bagi satu contoh ya. Masa dululah tahun 2011 saya ingat, masa ada tragedi, masa ada revolusi di Mesir, anak saya di situ. Jadi saya panik sebagai seorang ibu kan. Saya, suami dan ibu-ibu bapa lain pun kita pergi ke Wisma Putra. Kita tengok koordinasi dia punya cantik. Then we trust the government. My trust in the government is very very strong, especially the federal government. Bila dia buat koordinasi untuk memastikan anak-anak kita selamat dan membawa mereka pulang selamat dalam tempoh kita ibu bapa panik dalam seminggu, tetapi pasukan keselamatan negara telah duduk di situ membuat dekat Yaman dan juga daripada negara kita dalam setahun mereka operasi mereka setahun. Jadi kerajaan kita ni memang bijak. Pegawai-pegawai teknokrat kita ya, yang membuat keputusan di peringkat semua bijak, tetapi saya rasa bila ada sedikit political intervention, I'm sorry, saya tidak boleh tapi bila ada political intervention, ini masalah kita. Baik, semakin menarik sebenarnya Prof, perbincangan kita, tapi seperti biasalah kita juga nak beri ruang kepada Prof untuk berehat seketika, dan juga kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini, kita juga akan berehat seketika. Tetapi kalau ada anda yang ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, kami alu-alukan sebenarnya. Jadi saya ingatkan lagi, guna dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang topik yang saya kira menarik sebenarnya, banjir 2021, antara mengimbangi pembangunan dan melestari alam. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berbahagia Profesor Ainul Jariah Maidin, yang merupakan pensyarah Jabatan Undang-Undang Sivil Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah, Prof, kita juga ingin sambung perbincangan kita ini. Tadi kita bercakap tentang kuasa yang ada kepada kerajaan negeri, kuasa yang ada kepada kerajaan persekutuan. Tetapi kita juga lupa sebenarnya, Prof, apa yang ada pula kuasa yang ada kepada rakyat yang menghadapi akibat musibah ataupun bencana banjir ini. Di mana dari aspek undang-undang kedudukan mereka yang mungkin menjadi mangsa kepada bencana ini? Terima kasih. Bila kita tengok isu rakyat, rakyat bukan hanya kehilangan harta benda, kehilangan kadang-kadang punca mata pencarian sebab bisnes mereka affected, dan juga nyawa. Satu kerajaan yang demokrasi, especially kita, negara kita adalah bukan welfare nation, tetapi kita banyak membantu rakyat. Negara kita adalah satu negara yang memang orang lain mencemburui rakyat kita sebab even masa COVID-19 banyak bantuan diberikan in terms of honoraria, macam-macam diberikan kepada rakyat. Tetapi rakyat sendiri pun kadang-kadang tidak faham apakah hak mereka. Bila berlaku
bencana alam, terutamanya rakyat yang telah mengalami yang telah affected bila mereka mengalami kerugian. Ialah masa tu kita nampak ramai pemimpin dan juga agensi-agensi kerajaan, NGO yang membantu untuk immediate response tu ada. Tapi rakyat sendiri macam membeli rumah. Bila kita membeli rumah, kita perlu mengkaji jugalah. Mungkin mereka this is the only house mereka beli kan. Bila mereka membeli rumah, mereka perlu tengok plan. Kita menjual rumah, okey, proses pembangunan hartanah kita very simple. Kita panggil buy off the plan. That means rumah belum siap, tapi kita ada proses di mana kita tengok daripada plan rumah contoh dan kita beli. Kadang-kadang kita tidak siasat persekitaran pembangunan tersebut apakah dia punya ciri-ciri keliling kita. Kadang-kadang apa kita nampak adalah apa yang pemaju sediakan untuk tujuan show house. Dan juga another process bila pembeli pemaju slow in construction, kita pun kadang-kadang kita bayar, kita mengeluh, tapi kita tidak pergi menyiasat. Sepatutnya ada siasatan tengok kenapa slow. Dan juga kita tidak tahu apakah bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan. So macam ialah saya an informed purchaser, bila saya beli rumah baru, saya pergi every month ataupun every other week pergi tengok apakah proses pembangunan. So rakyat kena diberi banyak pengetahuan. House Buyers Association ada memberi maklumat kepada rakyat lah, dan juga banyak kes-kes yang mereka bawa ke mahkamah, tapi terhadap pemaju yang culas jadi bila pembangunan dah siap, defact liability period adalah 24 bulan, di mana liability-nya pemaju boleh diminta membayar kerugian atau papasan sebab kelewatan dan juga kondisi rumah, standard rumah, dia tidak menepati piawaian yang disediakan. Tapi peranan kerajaan tempatan pun penting juga. Kerajaan tempatan yang juga mengawasi projek pembangunan memainkan peranan penting untuk memastikan bahawa projek dibuat secara accountability. Kita ada profesional yang terlibat, iaitu arkitek, engineer, surveyor. Mereka pun mainkan peranan penting. Tapi masalahnya arkitek, surveyor, engineer ni adalah di bawah payroll pemaju jadi kita ada proses-proses di bawah undang-undang yang perlu diikut. Tapi quality material semua tu siapa yang tengok? So ada isu-isu yang pembeli rumah sendiri kena ambil inisiatif untuk check, untuk memeriksa quality material, keadaan-keadaan. Kalau kita kata macam keadaan apa yang berlaku lepas pembangunan diselesaikan, mungkin ada pemaju lain ataupun fasa-fasa lain yang melibatkan dia tidak ada satu projek yang continue, macam kita buat pembangunan macam katakan di Highland Towers area ataupun dekat Bukit Antarabangsa, dia ada different developer yang ada different projek. Sebelum mereka buat projek berasingan, mereka buat retaining wall, mereka cantikkan kawasan mereka, tapi kawasan di sebelah tu ada efeknya. Itu so pembeli di kawasan sebelah tu dia tak perasan sangat efek ini. Yang dia nampak kawasan ni cantik. So pembeli kita ni pun tertarik dengan design dan juga nama pemaju, tapi kadang-kadang mereka bukan dia macam tidak prihatin tentang persekitaran. Sebab itulah terlalu banyak landslide di kawasan Bukit Antarabangsa yang sentiasa berlaku lah. Saya rasa tak berhenti-henti daripada Highland Towers punya disaster. Betul. Baik, nanti kita sembang lagi, Prof. Kita difahamkan ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Dr. Muzaffar. Difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarkawi, sihat? Sihat. Doktor sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Macam mana cuaca kat sana, okey? Hari ini Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang hujan renyai-renyai turun seketika saja. Mendung. Mendung, betul. Saya dekat KL ni pun cuaca agak macam sayu. Yalah. Tapi itulah very sad lah sebab kita ada isu banjir ni kan. So banyak kawasan terjejas dengan banjir ni lah kalau for the last few days very sad to read the news lah. Betul. Itulah dia. Tapi this is a very interesting punya discussion lah tu nak malam mengenai isu banjir. So
So saya tertariklah perbincangan tadi mengenai peruntukan undang-undang, masalah pelaksanaan, masalah penguatkuasaan. This is a very good point lah to raise. Betul. Tapi ada satu isu lagi kalau boleh nak minta member panel lah untuk ulaskan ni isu climate change ni, perubahan iklim dunia ni. Saya rasa kan Syarawi ini pun penting juga sebab nak tak nak isu ni dah jadi macam isu yang utama lah nowadays. Being discussed bukan saja dalam Malaysia di satu dunia. Okey, perubahan cuaca di Amerika, di Kanada baru-baru ni kalau you perhatikan banjir besar yang berlaku di Jerman kalau you ada baca news this year. So it's not only affect Malaysia it's the whole world, satu dunia. Betul. So kita boleh tak ulas sikit ni tahap kesedaran melikat Malaysia ni mengenai isu perubahan iklim dunia ni, climate change ni. Kita punya undang-undang ni dah diselaraskan ke dengan perubahan cuaca dunia ni? Kita punya pelaksanaan, penguatkuasaan ni, diorang ni semua faham ke isu perubahan cuaca dunia ni? Pelajar-pelajar dekat universiti, saya dekat UIA, belajar pasal environmental ni, diorang tahu ke pasal perubahan isu dunia ni? Nak tahu boleh ulas sikit mengenai perubahan cuaca dunia, climate change ni, dia punya impact terhadap cuaca kat Malaysia ni. Itu aja. Okey, terima kasih. Take care. Okay, you too. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Satu persoalan yang menarik sebenarnya, dan mungkin juga kita akan mendapat ulasan dan juga respon yang menarik juga daripada tetamu kita yang berbahagia, Profesor Ainul Jariah Maidin. Silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Muzaffar Shah Melo, student saya tu. Dan juga tutor saya. Okey. Climate change ni adalah satu ataupun perubahan iklim ni ada satu aspek yang kira dominasi debat, dominasi international area. The climate change aspek ni saya rasa adalah satu isu yang kita kena di Malaysia. Kita banyak macam saya sebut tadi, government kita banyak mengambil kira aspek-aspek international development. So climate change memang ada. In fact, ada kajian yang sedang dibuat di UIA oleh pasukan kajian di fakulti saya berkaitan dengan membuat kurikulum mengajar, silabus ataupun kurikulum mengajar isu-isu berkaitan climate change. Climate change adalah satu komponen yang agak penting lah, sebab bila berlaku climate change di serata dunia, dia tak efek satu tempat, dia efek semua. Sebab itulah kita ada extreme weather. Extreme weather that means hujan yang berlebih. So ini bukannya act of God, tetapi untuk saya lah, apa yang berlaku sekarang adalah at least if 25% act of God, 75% is man-made lah. So climate change adalah hasil daripada kita punya manusia punya tangan lah. Katalah tahun 1969, US introduced a National Environmental Policy Act, NEPA dipanggil. Di situ they talk about environmental impact assessment. So Malaysia pun kita ada Akta Kualiti Alam sekitar 1974, dan kita juga membuat peraturan penilaian kesan-kesan penilaian alam sekitar untuk projek-projek besar. Jadi dalam Akta Perancangan Badan Desa pun sudah termasuk aspek-aspek pemeliharaan sekitar. Kita ada laporan cadangan pemajuan yang mengambil kira semua aspek-aspek yang perlu ditangani sewaktu membuat pembangunan supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Kita ada traffic impact assessment, social impact assessment, pelbagai assessment untuk semua projek. Projek yang besar perlu membuat EIA, environmental impact assessment. Projek yang tidak perlukan EIA, kita kena buat laporan cadangan pemajuan yang perlu disiapkan oleh perancang bandar profesional yang diregulate oleh professional body dia. So semua ada professional body dan juga professional ethics and accountability. Memang semua cantik. Tetapi sekarang masalah climate change ni adalah satu masalah yang is possible to be addressed, tetapi is impossible now sebab kita tidak mengambil iltizam, tidak mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku. Kita masih membuat pembangunan. 10 tahun dulu saya dah dalam satu perbincangan dengan adalah some political meeting I was invited Bumi Putra Development. Saya dah sebut kita must stop mega development, because mega development, for example kita baru ada mall KL East Mall yang dibuat di atas
Reach ya, kawasan Reach dekat area rumah saya tu. Dia memotong ataupun mencala bukit-bukit di situ ya. Dan juga pelbagai flying over. Cuma flyover dekat Lata tu cantik. Dia ambil kira pokok yang tinggi itu, pokok yang one of the kind in the world ya. Kita jaga pokok tersebut ya. In fact di Malaysia kita ada 150 spesies hutan tropika yang tidak terdapat di negara-negara lain. Itu one and only in the world ya. Tapi kita tidak kisah. Kita lebih kepada pembangunan. So bila kita promote development, economic development menggunakan sumber alam, kita membelakangkan kelestarian alam sekitar. Itu adalah choice made by our economic development activities lah. So climate change is an effect ataupun ada satu efek daripada pembangunan yang tidak lestari lah. Itu respon ataupun komen daripada Profesor Ainul tentang apa yang dibangkitkan oleh Dr. Muzaffar sebentar tadi. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, Encik Nawawi. Sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Datuk. Ya. Dan Profesor Dr. Ainul Ya. Ya, ini mengenai banjir ni lah. Saya ada satu soalan mengenai undang-undang lah. Okey. Apa yang saya perhatikan, banyak orang sebenarnya penuding jari kepada pihak-pihak tertentu lah. Ya. Negeri dan persekutuan. Ya. Dalam hal ini, boleh tak mangsa-mangsa banjir mengambil tindakan undang terhadap kerajaan negeri ataupun persekutuan? Dalam hal ini bagaimana agaknya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Nawawi. Kebetulan Nawawi itu juga soalan sebenarnya yang ingin saya lontarkan untuk mendapat respon daripada Profesor Ainul sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak anda mendahului saya sebenarnya Nawawi. Jadi Prof, respon anda. Boleh tak ialah kepada mereka yang menjadi mangsa ataupun terlibat ialah mangsa kepada bencana, termasuklah bencana alam, bencana banjir lah khususnya, apakah hak mereka dari aspek undang-undang? Boleh tak? Ramai yang bermain di media sosial mengatakan we want to sue the government, we want to sue kerajaan negeri dan sebagainya. Di mana hak mereka sebenarnya? Boleh atau tak boleh? It is a very delicate issue ya. So kalau kita tengok peranan kerajaan negeri untuk memastikan perparitan dan saliran adalah efisien ya. So kalau kita nak menyaman kerajaan negeri atau kerajaan tempatan, perlu ada kes yang kuat lah. Boleh lah bawa kes ke mahkamah. Tapi kalau nak bawa kes ni, dia jadi siapa yang ada local standard. Jadi katalah pihak tu telah kehilangan harta benda ataupun telah berlaku kemalangan kepada diri, personal injury ya. Jadi dia ada local standard itu memang ada, saya nampak, sebab mereka mengalami kerugian harta benda dan juga ada yang meninggal, ada yang mengalami kemalangan diri ya, injury to the self. So mereka boleh menyamai, tapi perlu sediakan bukti-bukti yang kukuh lah bahawa banjir berlaku disebabkan oleh perparitan yang sumbat pengaliran. So kena ada technical advice ya daripada engineer dengan arkitek yang boleh yang boleh sediakan dokumen-dokumen untuk membawa kes ke mahkamah. Sebab mahkamah akan melihat kepada bukti-bukti keterangan yang dibawa. Mahkamah tidak boleh membuat keputusan berdasarkan humanitarian ground ya. Mahkamah akan tengok isu-isu yang berkaitan dan juga membuat keputusan berdasarkan tapi kalau saya rasa kalau bawa, why not bring a test case. So far tak adalah orang buat kes. Tapi kalau Highland Towers mereka bawa kes ke mahkamah, cuma pihak kerajaan tempatan terlepas daripada liability ya, sebab Akta Parit Jalanan Bangunan memberi exclusion ya, dia exclude the liability of the local government against this. So mahkamah telah memberi keputusan bahawa Majlis Perbendaharaan Pangjaya tidak bertanggungjawab atas kerugian ekonomi penduduk-penduduk tersebut. Tapi mahkamah memberi keputusan untuk pihak-pihak macam jurutera, pemaju di situ ya, mereka dikenakan liability lah. Tapi local government ni macam dia dilindungi lah di bawah akta ya.
Dia di bawah akta section 90. Dok tengok section ni. 90 ada section ni 95 akta 95 subsection 2 Akta Bangunan Parit dan Jalan 1974 ya. Akta 133 ya. So itulah masalahnya bila kecuaian berlaku, boleh bawa ke mahkamah, bawa kes ya. Dalam kes kecuaian, negligence, tidak melaksanakan tanggungjawab, boleh bawa. Saya rasa tak ada masalah, boleh bawa. Sedikit ke belakang Profesor Ainul. Tadi kita sebut tentang apa yang berlaku kepada Highland Towers. Ini pun sesuatu yang ialah mengejutkan ketika ianya berlaku sebenarnya. Cuma serengkas-ringkasnya saya juga nak tahulah apa yang berlaku ekoran daripada ataupun what is the present situation in terms of undang-undang. Ialah kita tahu mereka yang atau korban, mereka yang kehilangan kondominium mereka dan sebagainya. Kedudukannya sekarang macam mana Prof ada info tak tentang perkara itu, Prof? The latest info. Latest saya rasa saya dengar KPKT Datuk Zuraida masa dia jadi Menteri KPKT katanya nak wujudkan Memorial Park di situ. Sebab the other two buildings will be demolished sebab dia kata unsafe lah. Tapi unsafe pun dia berdiri tegak jugalah sampai sekarang kan, daripada 93 ya. Betul. Jadi Highland Towers ni is a sad story. Kita tidak ambil iktibar daripada kes tersebut, apa yang telah berlaku di situ. Tapi masalah Highland Towers ni pun berjangkit lagi lah. Dia tak berhenti di situ sebab Hillview lah, lepas tu Bukit Mewah. Every 2 years ke every other year mesti ada tragedi berlaku. Even last week dekat area kami pun walaupun tak ada banjir tetapi ada landslide di kawasan, ada rumah tahfiz, ada juga beberapa rumah yang mengalami masalah keruntuhan juga. In fact di kampus saya UiA Gombak pun ada masalah tanah runtuh sikit ada dekat area-area ni. Tapi itulah local government kena prihatin dan juga lebih ambil kisah kepada hak rakyat lah. So local government bisa tanggungjawab dia ada daripada cradle, that means daripada lahir sampai kita mati ya. Cradle to grave function dia. So in between kita nak hidup dengan tenang dan damai. Sekarang kita rasa at this juncture to me lah kan, kita tidak boleh melebihkan material gain. So material gain, lebih-lebih masa COVID-19 ni kita nampak dah ya. Material ada pun kita tak boleh buat apa sebab COVID restricted our movement kan. So material gain should not be prioritized. Yang pentingnya adalah kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Bila kita talk about kemakmuran, banyak aspek yang kita telah abaikan dalam masyarakat kita. Semua mengejar traffic kita teruk, kita ada mental health issue. Kita tak nampak all this. These are the adverse effect of development. Bukan climate change sahaja. Banyak isu yang telah membelenggu rakyat kita dan kita tak nampak. Yang kita nampak GDP growth. Patut kita nampak our green. How are we going to increase our green lung? How are we going to increase our better air. Kita pakai air purifier so kita tak perasan. Tapi macam mana kita nak meningkatkan kualiti udara kita. Isu-isu ni kita kena tengok ya. So local government kita boleh saman. Tapi saman dia bayar. Lepas tu benda tu macam apakah penghujung kepada kemudaratan yang dialami oleh rakyat. Itu kita kena fikir apakah future. Okey, kita ambil satu lagi panggilan Prof yang ada di talian kita. Saudara Khairil, kalau tak silap saya, sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan beliau. Assalamualaikum Khairil. Halo. Halo Tuan Khairil. Boleh kah? Ya, silakan. Hello. Halo, ya silakan Tuan. Okey. Sama sekali saya ucapkan terima kasih kerana peluang bicara telah membuka satu isu yang semasa dan amat penting untuk masyarakat. Terima kasih. Jadi di sini mungkin saya nak berikan pendapat dan juga tanya pada Profesor Ainul beberapa isu berkaitan dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Okay. Jadi kita dapat lihat bahawa memang bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia kita ada climate change, ada masalah dengan cuaca extreme weather. Jadi di sini memang kita boleh nafikan. Dan pada masa yang sama juga kita lihat respons yang dibuat oleh kerajaan antaranya ialah melalui beberapa undang-undang yang dibuat. Tetapi masalahnya secara implementasi, secara koordinasi. Kalau kita lihat malah banyak diutarakan
bahawa bantuan-bantuan tu datang daripada pihak-pihak individu. Tetapi jentera kerajaan sepatutnya mendahului individu ni lambat. Jadi di sini mungkin kita boleh lihat apakah kekurangan ataupun kelemahan yang perlu diperbaiki. Dan seterusnya mungkin Prof. Ainul boleh beritahu ataupun bagi cadangan apakah sebenarnya yang menjadi masalah dalam kita menangani isu alam sekitar di Malaysia ni. Kerana kita sudah siap banyak undang-undang, tetapi kenapa undang-undang yang ada tu hanya bagus di atas kertas, tapi secara implementasinya banyak masalah. Itu saja. Baik, terima kasih banyak-banyak Saudara Khairil. Lagi persoalan menarik. Jadi kita perlu juga jawapan-jawapan yang menarik daripada Prof. Ainul. Silakan Prof. Okey tuan. Terima kasih Prof. Khairil. Actually bila kita tengok undang-undang memang cantik, dasar-dasar, komiti-komiti, mesyuarat-mesyuarat yang diadakan memang high class, top notch lah negara kita ni. Memang cantik, memang tak ada masalah langsung bab-bab menerima dan juga membuat undang-undang, menggubal undang-undang. Saya pun terlibat dalam proses menggubal undang-undang. Saya sekarang tengah membuat 3 undang-undang. Dan juga kita buat regulatory impact assessment, apakah kesan undang, semua kita buat. Masalah Undang-Undang Perancang Bandar dan Desa ini walaupun sudah lama dan juga Undang-Undang Alam Sekitar, tapi masalah penguatkuasaan saya ni kena jaga mulut saya jugalah bila bercakap ni. Because benda ni very politically sensitive ya. Bila kita tengok akta kata kecuali pihak berkuasa perancang tempatan, semua pihak kena memohon kebenaran merancang. Jadi bila pihak berkuasa perancang tempatan sendiri membuat pembangunan, mereka tidak perlu mematuhi, walaupun mereka mematuhi, tapi ada masanya mereka tidak perlu mematuhi sebab mereka tidak perlu submit proposal. Di sinilah kita tengok bila mereka membuat pembangunan subsidiary mereka ke isu-isu lah. Jadi enforcement ni adalah select enforcement, lepas tu fear and favour factor. Jadi bila kita ada federal state jurisdiction issue, punca kuasa negeri dan juga bidang kuasa negeri dan kerajaan persekutuan. So kerajaan persekutuan hanya boleh memberi nasihat, menyediakan maklumat yang untuk digunakan, khidmat nasihat, koordinasi dan juga as a consultative body. Majlis Perancang Fizikal Negara, Majlis Tanah Negara, Majlis Negara Kerajaan Tempatan, all these coordinating body dekat federal government level, di mana ahli-ahlinya adalah dari peringkat negeri. Sabah dan Sarawak memang tidak termasuk keahlian, mereka boleh datang dan mereka boleh menerima kalau mereka nak, tidak ada paksaan ya. Dan undinya membership state members higher number than the federal government supaya federal government tidak veto the votes. So bila dalam mesyuarat, saya bagi satu contoh ya. Ini adalah kes lama masa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pertama. Masa tu Dr. Mahathir ya. Kita menandatangani Convention Biodiversity tahun 1990-an ya. So Tun dalam meeting National Land Council, masa tu tak ada National Physical Planning Council. National Land Council Tun kata okey, kerajaan negeri Pahang harap tidak membuat pembalakan di kawasan Endau Rompin sebab Endau Rompin akan digazetkan sebagai national park lah sekarang kan. Taman negara kan. Dia ada biodiversity, a very very important area. International community wanted us to preserve. Okey, dalam mesyuarat MD Pahang masa tu kata kita akur. Okey, tapi bila balik ke negeri mereka tidak akur. So what Tun did masa tu Tun dalam election UMNO dia tukarkan Menteri Bersatu ke orang lain. Itu politikal. Kita tak mahu. Kita hendak perkara apa-apa keputusan dibuat mengikut proses undang-undang, rule of law. So bila kita use political mechanism, benda tu tak ada continuity. Untuk saya, eloknya kalau kita biarkan technocrats, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, government officers yang melakukan proses enforcement dan juga implementation tanpa gangguan. Di sini akan ada kesinambungan ya. Apa-apa yang berlaku di situ tu ada proper continuity, proper planning. Kita ada blueprint, kita ada rancangan fizikal negara, kita ada rancangan struktur negeri, rancangan tempatan. Kita boleh buat rancangan kawasan khas ya untuk tujuan conservation. Tapi kita
bila masuknya some hands, tangan-tangan gaib, ada ataupun kata wahyu dari mana-mana kan, ini akan jadi masalah. For example, Kiara Park, kita telah gazet sebagai green area. Tiba-tiba ada gazet, di gazet green area. Mana boleh kita dah gazet? Di gazet. So kawasan kat TTDI area tu sekarang dah density. Isu-isu inilah yang kita perlu tangani. Kalau isu-isu macam ni kita dapat menangani isu-isu begini, insya-Allah kita mampu mengurangkan masalah-masalah climate change. Climate change ni berlaku sebab kita, tangan kita sendiri. Bukan daripada mana-mana. Allah telah memberikan kita amanah. In fact, kalau saya buat kajian berkaitan agama-agama lain, faith, other religious values on how to protect environment, how to be accountable. Memang every religion, kita di Malaysia ada 6 major religion, Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism, Taoism, Sikhism. All major religion converge. Semua bersatu hati, bersatu padu menyatakan bahawa alam sekitar perlu dipelihara. Tidak ada siapa yang go against. Dalam Islam kita ada dual accountability. Seorang Islam adalah memainkan peranan penting. Mereka ada dual accountability. That means dia bertanggungjawab kepada Allah dan juga kepada manusia. Dia khalifah Allah on this earth. Sama juga orang Buddhis, dia kata kita perlu bertanggungjawab kepada the creator and to the people. So dual accountability. So kita bukan bertanggungjawab kepada pemimpin, tetapi tanggungjawab kepada rakyat dan juga kepada pencipta kita. Kita ada satu doktrin Tuan, Jabatan Perancangan Badan Desa dengan khidmat nasihat Profesor Ismail Haji Zain telah membuat satu doktrin perancangan dan pembangunan sejagat. Dia meletakkan doktrin ini sebagai panduan untuk negara Malaysia, di mana kita ada multiracial, multi-religious community. Man is a focus of development, manusia lah tapi manusia, dia kata manusia melapor kepada Allah Tuhan, dia buat C, creator. Kita tak letak Allah, C. Lepas tu manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar. Satu perhubungan yang cantik. Setiap pembangunan bandar ada this konsep. Memang kita make sure kalau majoriti orang Islam ada surau, kalau majoriti orang Hindu ada the temple area. Dan memang kerajaan telah memberikan banyak consideration. So in paper, in procedures, semua sudah ada. Tetapi bila kami itu pelaksanaan, saya rasa sedih jugalah untuk teman-teman saya di PBT di seluruh Malaysia dan juga pejabat tanah di seluruh Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak, sebab mereka terikat sikit dengan interference lah. Some interference. All of us know what kind of interference that comes, kan? Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Prof, walaupun perbincangan ini menjadi semakin menarik, tapi di penghujung ini saya juga nak petik daripada apa yang Prof sebut, bahawa alam sekitar itu perlu dipelihara. Tetapi saya juga tertarik hati dengan apa yang Prof sebut tentang adanya kadang-kadang peranan yang dimainkan oleh tangan-tangan gaib, wahyu-wahyu daripada pihak-pihak tertentu. Tetapi harus kita ingat, bila kita bercakap tentang pembangunan ini, barangkali ramai yang melupai tentang melestarikan alam dan sebagainya, kerana yang penting bagi mereka bila bercakap tentang pembangunan itu, mereka sentiasa mengaitkannya dengan politik. To them, pembangunan adalah sesuatu yang perlu dilakukan dalam usaha untuk mendapat support ataupun political mileage yang mereka inginkan. Jadi di penghujung ini, apakah itu sebenarnya yang menjadi masalah bila kita bercakap tentang implementation itu sebenarnya, Prof? Bila kita cakap political mileage, saya buat kajian pasal, saya balik kepada zaman Kesultanan Melaka, di mana Harold Crouch dalam buku dia kata isu pasal federal state relationship. Dia kata zaman Kesultanan Melaka, the psychology orang Melayu, psychology orang India, psychology orang Cina, orang Melayu taat kepada sultan, orang Cina taat kepada emperor, orang India taat kepada maharaja. So bila mereka berjumpa di tanah Melayu, masing-masing ketaatan tu kepada sultan. Tapi bila kita dah independence, dia taat kepada politician. Sebab memang kita perlukan Asian value lah. Kita respect pada the elders ataupun pemimpin. Memang kita respect pemimpin kita, Kita bukan macam orang Amerika ke ataupun orang Barat di mana pemimpin tidak diberi penghormatan. So kita di Asia ni, terutamanya di Southeast Asia, kita memang, kalau di Thailand kita tengok tidak berjalan di depan sultan, kan, I mean the king, kan. So tetapi ini merupakan satu konsep yang kadang-kadang disalahgunakan, di mana kita terlalu taksub dengan pemimpin, dan walaupun pemimpin tak suruh, kita terlebih-lebih buat. Itu juga. Kalau kita ikut undang-undang, saya ingat satu kes, saya rasa saya mesti quote this case. Ini ada satu permohonan untuk membuat
pembangunan di kawasan masjid wilayah. Ini tahun 2000, I think 2012 ke 2014. Saya masa tu sedang membuat satu projek dengan Jawatan Perancangan Bandar Desa. So kebetulan saya di situ dan saya diminta ulas. So saya kata ini tidak boleh ada kawasan masjid dan juga pembangunan dia terlalu high density. Ni high level development. Dia approach Prime Minister masa tu. Prime Minister masa tu was our Datuk Seri Najib. I appreciate Datuk Seri Najib masa tu. Datuk Seri kata, okay, perancangan bandar bagi kita satu view. So perancangan bandar kata, ini ada masjid dan kawasan ini adalah high density. Pembangunan pembangunan tidak boleh dibenarkan, tapi dia fokus kat masjid. Kalau kata density, mereka tak setuju. Bila masjid, mereka akur sebab mereka bukan Islam. So ini adalah satu keputusan yang pemimpin merujuk kepada teknokrat, kepada profesional, and profesional bagi satu view yang diterima. Saya was so happy masa itulah, saya kata alhamdulillah kita ada pemimpin yang betul-betul mengikut. So pemimpin kita pun kadang-kadang dia pun bukannya tak nak mengikut, tapi tadi Tuan Sri Kavi kata political mileage, ya, kehendak politik dan juga untuk mendapatkan support. There's a lot, it's a vicious circle lah. Dalam kajian saya, sekarang saya gunakan terma environmental problem sebagai wicked problem. Satu masalah yang kompleks. Dia bukan boleh diselesaikan secara kita clean up, kita selesai. Tak boleh. Dia ada satu wicked problem. Jadi dalam Islam kita panggil mengasingkan yang tak elok, sad adarai, ya. Kita mengasingkan yang tak baik dan kita cuba buat yang terbaik. Jadi kita ada banyak aspek yang perlu kita lihat. Especially banjir inilah. Okey Prof. Sayang sekali masa mencemburui kita sebenarnya. Kita terpaksa berpisah di sini, tapi kita berjanji akan bincang lagi tentang isu ini bersama dengan Prof. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Ainul Jariah Maidin, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Bagi saya betul-betul ini satu discussion yang cukup memberi pengetahuan kepada saya dan juga penonton-penonton yang bersama kami di ruang bicara. Baiklah, kita berpisah di sini dan jangan lupa ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.